Dan bersama kami dalam Awani 745 ialah Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, penyelidik utama Pusat Kecemerlangan Industri Rel UTHM. Baik Doktor, Assalamualaikum. Doktor, secara teori ni Doktor, bagaimana jajaran kereta api memberi limpahan ekonomi kepada bandar-bandar di laluannya? Okey, yang pertama sekali kalau kita lihat, dia memberikan peluang yang begitu banyak. Peluang pekerjaan, yang pertama sekali sebab saya melihat jajaran baru ni ada di kawasan-kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Jadi daripada ini kita dapat memberikan peluang pekerjaan yang banyak. Itu yang pertama sekali. Yang kedua pula, kalau kita lihat sebenarnya apabila kita lihat jajaran baru ni juga sebenarnya kita boleh membuka lebih banyak lagi bandar-bandar baru. Dan bandar-bandar baru yang kita buka itu semestinya perlulah mempunyai fasiliti ataupun kemudahan yang lengkap agar ia bukan sekadar buka sebagai bandar baru tetapi ia boleh hidup dan berkembang pada masa yang akan datang. Dan yang ketiga, apa yang menarik perhatian saya adalah kita juga boleh membuka hub SME. Kerana salah satu faktor SME ini kebanyakannya di Malaysia, dibuka di luar bandar adalah sebabkan kos di bandar adalah sangat tinggi, sewaan dan sebagainya. Dan apabila dia buka di luar bandar dan dibuka di jajaran ECRL, dia memberikan banyak manfaat kepada SME daripada aspek kos logistik, daripada aspek peningkatan kawasan itu sendiri. Doktor, baik, penting. Memang kita faham penting untuk ekonomi yang dirancang sesuai dengan keperluan lokaliti penduduk. Jadi bagaimana ianya perlu dirancang supaya dengan baik supaya tidak meninggalkan kesan-kesan buruk seperti contoh pekan-pekan mati apabila sesuatu projek mega itu dilaksanakan. Yang pertama sekali kita kena melihat faktor yang menyumbang kepada sesuatu kawasan. Kita tak nak nanti apabila kita membina di sepanjang laluan itu, kita bina sesuatu kawasan itu tidak melihat kepada keperluan penduduk ataupun kawasan tersebut. Sebagai contoh, kalau kita lihat di negara Jepun khususnya, kalau kita lihat di negara Jepun, dia merangka satu master plan di sepanjang jajaran kereta api mereka berdasarkan kepada keperluan dan juga kehendak penduduk. Dan pada masa yang sama juga, dia dapat memberikan impak kembali kepada jajaran tersebut. Doktor, apa yang boleh kita pelajari dari negara-negara maju yang seperti Amerika Syarikat atau Jepun contohnya, di mana ekonomi mereka berkembang disebabkan kemudahan seumpama ini? Kita kena lihat apa yang kita perlu pelajari adalah yang pertama sekali, pemilik aset yang membangunkan ECRL itu mempunyai satu plan, master plan. Bukan sekadar hanya membina jajaran tetapi di kawasan sekitarnya. Sebagai contoh, Transit Oriented Development, TOD, di mana kita membangunkan satu bandar negara Jepun. Bagaimana mereka membina bandar daripada bandar yang kecil di kawasan jajaran kereta api itu menjadi bandar yang besar. Mereka mewujudkan shopping kompleks. Mereka mewujudkan perumahan, kawasan perumahan-perumahan di sepanjang jajaran itu bukan sahaja bernilai yang tinggi tetapi apartmen sebagai contoh, kawasan-kawasan kos rendah yang sebenarnya memberikan pemangkin kepada laluan itu supaya ekonomi bertambah lebih maju. Baik, terima kasih Doktor berkongsi pandangan bersama kami. Itu tadi Dr. Muhammad Fahmi Abdullah, penyelidik utama Pusat Kecemerlangan Industri Rel UTHM.